Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ana ingin membuat sedikit perkongsian yang mana tajuknya adalah memilih teman. Dia ada relate dengan apabila kita berjaya memilih teman yang baik, kita akan dapat melahirkan perasaan, iaitu kita akan cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seseorang itu bergantung pada agama teman akrabnya, maka hendaklah salah seorang di antara kamu memerhatikan siapa yang dijadikan teman akrab. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan. Okey, hadis berbentuk hasan lah. Okey, maksudnya seseorang itu mengikuti kebiasaan, cara hidup dan perilaku sahabatnya. Maknanya apabila kita memilih ataupun bukan memilih lah, kita tak mampu untuk memilih dengan siapa kita nak berkawan, tetapi kita boleh, orang cakap boleh berkawan. Boleh berkawan dengan orang yang baik, maka kita punya perilaku, maka kita punya cara hidup kita akan dipengaruhi daripada kawan yang kita pilih tu, kita berkawan tu. Okey, maka hendaklah dia memerhatikan dan merenunginya siapa yang dijadikan sebagai sahabatnya. Okey, orang yang baik agama dan akhlaknya hendaklah dijadikan sebagai sahabat yang tidak dijauhi. Oleh kerana tabiat itu pandai meniru kebiasaan seseorang. Demikian dikatakan di dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud jilid di dalam Syarah Sunan Abi Daud. Okey. Di mana apa yang ana faham berdasarkan pada riwayat daripada riwayat ni, hadis ni lah, hadis yang telah diuraikan sebentar tadi, yang mana apabila kita memilih sahabat, contoh tak perlulah kita cakap memilih sahabat, apabila kita berkawan, kalau memilih ni nampak sangat kita macam kita akan select kawan siapa yang kita akan berkawan. Orang ni kalau kita nampak dia macam tak okey, kita tak nak kawan, macam tu tak. Tapi apabila kita berkawan ataupun berkawan dengan orang yang baik, orang yang berakhlak baik, beradab, automatik secara peribadinya automatik kita akan apabila kita berbicara ataupun bercakap, kita akan automatik beradab. Sebabnya kita akan ada salah satu sifat yang dipanggil segan ataupun malu. Bila contoh kita berkawan dengan kawan ni, dia seorang yang baik, sopan santun, berakhlak mulia, automatik kita punya lisan ni kita akan jaga bila di depan dia, dan insya-Allah akan istiqamah lah benda tu, walaupun walaupun kita tak bertemu dengan dia ataupun tak bersahabat dengan dia, tak berkawan dengan dia lagi. Macam itulah. Okey. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW yang membawa maksud, janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Maknanya orang yang beriman ni orang yang bukannya maksudnya orang yang ustazah, bukan, tetapi orang yang beriman ni adalah orang yang sentiasa mengingati Allah. Orang cakap dalam hidupnya tidak lari daripada mengingati Allah, beribadat kepada Allah. Beribadat ni tak semestinya beribadat macam solat macam tu, tak. Tapi dia bekerja dengan baik. Orang cakap itu orang yang beriman. Sebab dia takut apabila dia bekerja dalam masa dia bekerja tu, dia melakukan sesuatu yang mendatangkan sedikit nilah. Yang dimaksudkan dengan orang yang beriman ni adalah orang yang sentiasa mengingati Allah dan sentiasa beribadat kepada Allah, di mana orang yang beriman ni bila dia buat sesuatu perkara tu, dia akan buat dengan baik, dan orang cakap dia akan buat habislah. Dia akan buat dengan ikhlas, seikhlasnya. Okey. Larangan bersahabat itu juga mencakupi larangan bersahabat dengan orang-orang yang suka berbuat dosa besar dan maksiat.
Bukan maksud ana menyingkirkan ataupun bukan untuk ana menyeru kepada kalian bahawa jangan bersahabat dengan orang-orang yang sentiasa membuat dosa besar ataupun orang yang sedang orang yang selalu menghabiskan kehidupan seharian tu bermaksiat. Tidak. Tetapi orang cakap dalam kita ni, contohlah kita ni A, orang yang baik. Kita bertemu, ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan orang yang tak baik, orang yang sentiasa buat dosa, orang yang sentiasa bermaksiat. Itu adalah, orang cakap itu adalah takdir kita bertemu dengan orang tu. Sama ada dua perkara je. Sama ada kita ditemukan oleh seseorang, ditakdirkan bertemu dengan dia kerana Allah nak kita ni ubah dia, ataupun Allah nak yang dia ni ikut dengan kita. Macam itulah. Okey, mereka telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya bersahabat dengan mereka akan membahayakan agama seseorang, apalagi bersahabat dengan orang-orang kafir dan munafik. Okey, macam mana cakap tadilah, tak semestinya orang yang tak baik, orang yang sentiasa buat dosa besar dan bermaksiat, ataupun orang sentiasa melakukan dosa kecil dalam kehidupan seharian, tak semestinya kita tak boleh berkawan dengan mereka. Sekiranya, cuba kita fikir, sekiranya kita tidak mau bersahabat ataupun berteman dengan mereka, takkan kita nak biarkan mereka sentiasa dalam pembukaan, dalam dalam kejahatan di atas muka bumi ni kan. So tak semestinya lah orang cakap. Kalau kalian melihat, kalian mendengar tadi yang Ana cakap, mereka melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, adalah larangan kita bersahabat. So bagi Ana, untuk bersahabat ni tak semestinya kita kena pilih kawan-kawan. Contoh, kita ni dah tak baik, kita kena pilih kawan yang baik. Kita ni baik, kita kena pilih kawan yang tak baik tu untuk mengubah dia. Okey, sabda Nabi SAW, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa di atas. Menurut Al-Katabi, berlaku dalam makanan yang sifatnya undangan, yakni majlis atau walimah, bukan bersifat keperluan mendesak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang sifat orang yang baik, yang bermaksud dalam surah An-Nisa Al-Insan ayat 8, dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Okey. Sebagaimana dimaklumkan bahawa tawanan perang orang Muslim adalah orang-orang kafir yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Jadi Rasulullah SAW hanyalah bermaksud untuk memberikan peringatan agar kita tidak berteman dengan orang yang tidak bertakwa. Maknanya bila kita rasa kita ni iman kita iman kita ni sentiasa turun dan naik. Okey, ibadat kita juga akan sentiasa turun dan naik. Kita tak akan tahu pada hari ini kita akan beribadat dengan sebanyak mana beribadat kepada Allah. So Allah telah melarang kita lah untuk bersahabat. Cumanya seperti Ana cakap tadilah, tidak salah untuk kita bersahabat dengan orang yang tak baik, dan tidak salah untuk kita bersahabat dengan orang yang baik, walaupun kita rasa kita ni baik ataupun tak baik. Macam tu. Okey. Jadi Rasulullah SAW hanyalah bermaksud untuk memberikan peringatan agar kita tidak berteman dengan orang yang tidak bertakwa, atau baginda menegur kita agar tidak bergaul akrab dan memberi jamuan makanan kepada orang sebegitu. Ini kerana pemberian jamuan makanan dapat memberi kesan keakraban dan kecintaan di dalam hati. Okey, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah tidak bersahabat ataupun berteman dengan orang yang kafir dan orang yang sedang berada dalam tawanan perang. Okey. So kalau melihat pada zaman sekarang ni, kita yang kena ubah seseorang manusia daripada jahat kepada baik. So tak adalah orang cakap, tak adalah kata kita nak pilih teman ni, nak kita menentukan dengan siapa kita berkawan. Kita, bagi pendapat Ana sendiri, bila melihat
macam Ana sendirilah, bila melihat kita jangan terlalu orang ataupun terlalu memilih untuk berteman. Contoh, kita akan pilih orang kaya, kita akan pilih orang yang beriman, kita akan pilih ustaz-ustazah, kita akan pilih orang-orang yang bertudung labu saja untuk berteman. Tak, jangan macam tu. So bersahabatlah dengan sesiapa pun. Orang cakap bersahabatlah dengan sesiapa pun, tetapi pandai untuk menjaga diri kita masing-masing, untuk menjaga jati diri. Pergilah ke mana-mana sekalipun, sekiranya kita pandai untuk menjaga jati diri kita sendiri, insya-Allah kita tak akan, orang cakap, insya-Allah kita akan sentiasa dijaga dijaga dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kesan negatif dari teman yang buruk adalah nyata. Okey, ni Ana nak bagi kongsi sedikitlah. Apabila kita berteman dengan orang-orang yang orang yang kafir, orang yang berada dalam tawanan perang, orang-orang yang tak baik, ini adalah kesan daripada berdasarkan buku ni lah. Kalau tanya pendapat Ana sendiri, Ana tidak memilih untuk bersahabat. Ana akan berkawan dengan semua sekali. Tidak kisahlah orang tu baik ke, orang tu buruk ke. Yang mana orang tu, orang cakap, jika dia baik, adalah menjadi, orang cakap, menjadi salah satu untuk Ana melakukan lagi kebaikan. Sekiranya dia jahat ataupun dia tidak berkelakuan yang baik, adalah menjadi salah satu asbab untuk Ana mengubah ataupun untuk Ana mengajak dia berbuat kebaikan. Okey, antara kesan kita ni, memilih teman yang buruk adalah nyata dan tidak dielakkan. Betapapun besarnya usaha untuk menghindarinya, kerana hal itu sudah disabda oleh Nabi SAW. Abu Musa Al-Ansyari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, dia cakap, perumpamaan teman duduk yang baik dan yang buruk ialah seperti pembawa minyak kasturi. Ini hadis lah. Ini selalu Ana dengar hadis ni. Bila kita bersahabat, umpama ada dua. Sama ada kita memilih sahabat tu, umpama kita memilih wangi kasturi dan peniup cerobong api. Lepas tu pembawa minyak kasturi ada kalanya memberimu dan ada kalanya engkau memberi darinya. Maknanya give and take lah. Bila kita memberi kebaikan, insya-Allah sahabat yang baik tu, yang umpama umpama pembawa kasturi ni, dia akan bagi balik kebaikan kepada kita. Contoh kawan kita ni kuat semayang, kuat beribadat. Lepas tu kita ni pun kuat beribadat, kuat semayang. Dia akan contoh satu hari tu kita akan ajak dia, jom kita pergi masjid, jom kita pergi ceramah agama. Okey, nampaklah dekat situ give and take dia kan. So tidak salah juga untuk kita memilih sahabat seperti pembawa minyak kasturi. Okey. Sedangkan peniup cerobong api ada kalanya membakar pakaianmu dan ada kalanya engkau mendapat bau yang busuk. Okey, yang ini bagi sahabat, bagi kita yang salah memilih teman. Seperti yang Ana cakap tadilah, pergilah ke mana pun, kalau kita mampu untuk menjaga jati diri kita, walaupun kita bersahabat ataupun berteman dengan orang yang buruk, orang yang baik, orang yang jahat, insya-Allah bila kita sentiasa menjaga jati diri kita, beristiqamah, orang cakap beribadat, tidak putus beribadat, orang cakap still maintain dengan ibadat kita tu dari hari ke sehari, insya-Allah kita tak akan menjadi seorang yang, orang cakap, boleh boleh membakar pakaian kita ataupun boleh mendapat bau tu. So apa yang boleh Ana simpulkan pada hari ini adalah kita nak pilih teman pun janganlah memilih sehinggakan kita membuang teman kita yang buruk. Dan janganlah memilih sehingga kita taksub kepada kawan kita yang baik. So tak semestinya kita bersahabat dengan orang yang baik kita akan jadi baik. Sebabnya iman tu tidak dapat diwarisi. Seperti mana keimanan kita, ibadat kita, kita tak akan mampu mewariskan kepada orang lain. Dan tak akan mampu dibeli oleh orang lain keimanan seseorang tu. So walaupun kita bersahabat dengan orang yang jahat, orang cakap
tak mustahil untuk kita mendapatkan kesudahan yang baik, husnul khotimah pada perakhiran hidup kita ni. Bersahabatlah dengan sesiapa pun, walaupun kita rasa sahabat kita tu yang tak baik kita dah nampak. Orang lain nampak, kenapa berkawan dengan orang ni? Kenapa kau berkawan dengan orang macam ni? Orang ni jahat, orang ni kaki judi, orang ni kaki minum arak, orang ni kaki perempuan. Tak semestinya kita tak mampu, orang cakap tak boleh untuk berkawan dengan mereka. Boleh. Okey, ada selalulah Ana dengar didatangkan sesuatu perkara dalam hidup kita, ditakdirkan sesuatu perkara di dalam hidup kita ni ada dua sebabnya. Antara kita mengubah ataupun kita diubah. So pilihlah, orang cakap tak perlulah memilih kawan-kawan untuk tak perlulah bagi pendapat anda sendiri, tak perlulah untuk kita memilih siapa kita nak berkawan, dengan siapa kita nak bersahabat, dengan siapa kita nak jadi buddy, dengan siapa kita nak jadi teman seperjuangan. Tak. Teman seperjuangan pun begitu juga. Bagi Ana, teman seperjuangan ni tidak semestinya kita kena dia hebat, kita pun hebat. Tak. Teman seperjuangan ni antara kita tu perlu ada pro and kontra dia. Dia hebat, kita biasa-biasa je. Sebabnya bila dia hebat, kita biasa-biasa, kita akan ada satu sifat tu untuk untuk mencapai ataupun untuk meningkatkan lagi supaya dapat menandingi kita punya sahabat ataupun teman kita tu. Okay, sekian diharapkan perkongsian yang Ana share sebentar tadi dapat memberi orang cakap ibrah ataupun dapat memberi sedikitlah ilmu pengetahuan kepada kalian dalam kita memilih ataupun dalam Ana tak nak gunakan dalam perkataan memilih, tapi dalam kita bersahabat ataupun berteman. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.